الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada hari ini di dalam rumah Allah yang cukup mulia ini untuk sama-sama kita berada dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat fardu Jumaat yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Dalam kesempatan yang ada ini, saya nak bawa kepada kita dalam satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yang mana kita mengaku kita ini orang beriman. Maka inilah tajuk yang saya nak bawa, iaitu doa. Kadang-kadang bila kita sebut tentang doa, orang sudah beranggapan bahawa doa ini hanya dipelajari oleh budak-budak tadika di sekolah, pra-sekolah. Oh, cikgu ajar doa masuk tandas, doa makan, doa pakai pakaian, doa tengok cermin, doa masuk masjid, doa naik kenderaan. Cikgu ajar semua tu. Balik kita tanya, oh, cikgu ajar apa hari ni? Cikgu ajar doa sekian. Okey, baca, mak nak dengar. Setakat itu kita membiarkan anak-anak kita mempelajari doa tanpa kita sendiri yang mengamalkan doa itu. Ini kesilapan dan minda kita yang kita dok rasa doa ni untuk budak kecil. Padahal doa itu merupakan silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Nabi SAW ada bersabda, qada itu tidak dapat ditolak melainkan doa. Maknanya apa? Dalam kehidupan kita ini, Allah telah tentukan kita ini mendapat kebahagiaan atau kecelakaan, mendapat malapetaka atau kesenangan. Tetapi misal kata kita turun daripada masjid lagi, nak jalan balik ke pejabat, tiba-tiba ada satu kereta main langgar kita. Itu takdir kita, qada yang Allah dah tentukan kepada kita. Tetapi Nabi kata qada ini boleh dihalang dengan doa. Mana kata sebelum kita keluar lagi, ya Allah, selamatkanlah kehidupan aku jasmani dan rohaninya. Kita minta kepada Allah untuk selamat hari ini. Yang qada sepatutnya kita kena langgar tadi, tiba-tiba tak kena. Kita nak pergi masuk pejabat, tiba-tiba ada kawan mai panggil kita, maka tak kena. Begitu Allah selamatkan umat manusia ini kerana doa dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, fa inni qarib, aku ini betul-betul dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan doa orang yang meminta apabila ia berdoa kepadaku. Allah ni terlampau dekat dengan kita. Dia perkenankan doa-doa kita. Tetapi kadang-kadang orang merungut. Dia sudah doa tak dapat anak, dah kahwin 2-3 tahun tak dapat anak, doa.
Tak dapat lagi. 4-5 tahun tak dapat, 6-7 tahun tak dapat lagi. Di sana ada beberapa perkara. Yang pertamanya, bila kita doa kepada Allah tapi tak dapat lagi, sebab Allah nak tangguhkan, nak bagi yang lebih baik daripada doa itu. Nabi Zakaria alaihissalam berapa lama dia doa sampai dia tua, sampai orang kata tak ada can dah dia dapat anak, dan isteri dia pula mandul. Tetapi ketika itu Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah boleh buat apa yang kita rasa, manusia rasa tak boleh nak buat. Nabi Zakaria dah tua, dah beruban rambut dia. Bini dia menopause, tetapi dia tetap berdoa, dan akhirnya dengan doa dan tawakal dia kepada Allah sungguh-sungguh, maka dia dapat anak ketika usia tua. Sebab itu kita tak boleh nak berputus asa daripada segala macam bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan biasa dengar pasal kejadian tsunami tahun 2004, tsunami di Aceh. Ketika itu manusia lari daripada bah yang cukup besar, naik atas bumbung rumah, naik atas bangunan tinggi, naik atas, nak menyelamatkan diri, masuk dalam masjid. Satu kejadian yang kita nampak Allah betul-betul tolong, ialah masjid ni boleh berdiri tegak dikala bangunan lain semua runtuh. Itu satu. Yang kedua, diceritakan sendiri orang yang mengalami. Dia kata rumah dia dan rumah satu kampung dia tu dah dilanda tsunami. Lalu dia dan jiran-jiran dia semua nak atas bumbung rumah, nak atas bumbung rumah berkumpul dalam keadaan yang cukup lama di atas bumbung rumah tu, dengan baju basahnya, kesejukan, dengan lapaknya di atas bumbung tu, tak ada makanan. Mereka berdoa dan terus berdoa. Nak cari makanan macam mana? Ni keadaan semua bawah ni, ombak tsunami ni penuh, tapi perut ni cukup lapar. Lalu mereka berdoa, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mai satu kapal, tsunami bawa kapal tu. Depa tengok, siapa nakoda yang nak menyelamatkan kita ni? Kapal tu mai kena pada bumbung rumah mereka, berhenti depan mereka, disekat oleh bumbung rumah mereka. Dia tak ikut arus tu dah, dia tersekat di atas bumbung rumah. Lalu mereka pun masuk dalam kapal tu, cari siapa yang nak menyelamatkan kita. Tengok dalam tu tak ada orang. Allahu Akbar, tak ada orang. Kapal tu mai betul-betul depan depa, dalam tu tak ada orang. Siapa yang buat mai? Allah bawa. Baik, lapar, nak cari makan dalam kapal tu. Kot ada makanan, cari tak jumpa. Yang pertama sekali mereka jumpa apa? Pakaian yang kering. Buka satu peti, ada pakaian kering. Yang mana baju basah pakai tukar. Alhamdulillah dah lega dah satu. Tidak berada dalam kesejukan. Tapi perut ni kena isi juga. Cari lagi. Cari punya, tak jumpa makanan. Dan akhirnya mereka jumpa apa? Sebilah parang dan juga satu jak kosong. Parang ni nak makan macam mana ni, ya Allah? Macam mana ni? Kami tak boleh nak fikir dah ni. Jak kosong. Kalau nak popok plastik tu, tak boleh kot. Lapak kau mana pun takkan pergi popok plastik dengan parang tu, tak boleh. Doa lagi kepada Allah. Doa. Datang beberapa tandan kelapa daripada air tsunami tu. Tsunami bawa tandan kelapa tu mai di tepi kapal. Lalu mereka pun mengambil tandan tu. Apa lagi? Di tangan ada parang dan jak kosong. Allah.
bila diceritakan macam tu. Bagaimana kami belah, menggunakan parang tu, belah kelapa, ambil isi dia, kami boleh makan, air dia boleh kami minum. Kami dah nampak pertolongan Allah ini cukup hebat bila mana kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mengisahkan kepada kita pertolongan Allah tidak mustahil. Tetapi syarat dia apa? Sikap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hari ni orang berdoa kepada Allah kan, duduk dalam sembahyang jemaah ni, tu imam baca doa ni minta kepada Allah. Kita duduk kat belakang ni, satu tangan duk angkat, satu tangan lagi duk tengok WhatsApp, duk main game, sembang dengan kawan, siku-siku kawan, melawak. Yang duduk depan pula tak berani buat dulu tu, tapi cara dia tangan tu letak atas paha, seolah-olah tak ada kesungguhan nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tak percaya Allah boleh perkenankan apa yang diminta oleh imam tu, seolah-olah dia tak yakin kepada Allah. Itu sebenarnya justru sikap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bagi tahu kepada semua dan diri saya pesan bahawa bila kita berdoa, kita kena meletakkan diri kita sebagai seorang pengemis. Walau kaya mana pun kita, ada kereta Ferrari, Spider sekalipun, tapi bila berdoa di depan Allah Subhanahu wa taala, kita kena meletakkan diri kita sebagai seorang pengemis. Bukan pengemis jalanan, tetapi orang yang mengemis rahmat, kasih sayang Allah, pengampunan Allah, kesihatan daripada Allah, kekuatan daripada Allah. Itu yang kita minta daripada Allah. Kita mintakan keselamatan daripada neraka. Kita minta jalan yang lurus untuk menuju ke syurga. Benda ni semua kena minta bersungguh-sungguh di depan Allah, laksana seorang pengemis. Adakah kita tengok pengemis ni kalau dia tak makan 3 hari, bang mailah RM3, aku tak makan 3 hari, dia tak minta lagu tu. Dia akan minta, bang tolonglah saya tak makan ni 3 hari, anak-anak ni semua tak makan lagi bang, tolonglah, saya ni tak tahu dah cari kerja tak ada ni, semua menangis-nangis minta kepada kita. Pengemis yang betul-betul nak ni. Begitu laksana kita letakkan diri kita minta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku tak mau masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Laksana kita kena minta kepada Allah bersungguh sedemikian. Kadang-kadang yang sedihnya, doa pun dia buat main-main, cincai-cincai. Asal bagi ada doa lepas sembahyang cukup. Tu tengok sambil doa tu duk main-main janggut dia apa semua. Ini bukan kesungguhan nak minta doa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara lagi yang kita nak sentuh tentang doa ialah doa siapa yang tahu, doa siapa yang hebat selain daripada doa Nabi SAW dan doa-doa waliullah. Doa Nabi ni, Nabi dia disimpan satu doa, dia akan doa di hari akhirat. Nabi kata setiap daripada rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kuasa dekat dia. Ini bukan bahasa Nabi lah, bahasa kita. Allah bagi satu kuasa dekat dia yang mana dia pakai kuasa ni, kuasa doa ni, pasti Allah makbulkan. Pasti Allah akan makbulkan, Allah takkan tolak. Dan Nabi-Nabi semua dah pakai kuasa ni lah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku simpan kuasa ni sebab apa? Aku nak pakai dia masa di hari akhirat.
Dan aku nak pakai kuota doa ni yang pasti Allah makbulkan supaya Allah selamatkan umat-umat aku. Ini Nabi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi, iaitu kita jangan lupa doa mak dan ayah kita. Doa mak dan ayah sangat-sangat makbul. Sebab itu kita jangan buat sesekali jahat dengan mak ayah. Doa ni mak ayah tak perlu angkat tangan, terdetik dalam hati dia saja. Kalau anak dia buat derhaka, ya Allah, dia anak aku, tetapi sifat dia buat aku macam ni. Terdetik saja benda tu, belum lagi dia angkat tangan, belum lagi keluar suara sebutan daripada lidah dia, Allah makbul doa ibu. Habis si anak, hidup dia tak tenang, pangkat tinggi tapi duit tak ada, banyak berhutang, jadi gelisah kehidupannya, tengkak bergaduh dengan orang. Sudah ramai yang saya tengok begitu, yang mana hubungan dia dengan mak ayah dia tak baik. Tengok kehidupan dia kucak kacik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mak ayah dia tengok anak dia jadi jahat, jadi tak elok. Lalu setitis saja air mata yang mengalir kerana kedahakaan anak dia, melihat anak dia ni tak menjadi, maka tertutup pintu syurga bagi anak. Apatah lagi bau syurga pun tak dapat. Itu kita kena tanamkan azimah. Sebab itu siapa yang ada mak dan ayah, berbuat baiklah, walaupun mereka sudah tidak ada ingatan ataupun sudah nyanyuk, berbuat baik kepada mereka. Dan kita yang memiliki anak, jangan sesekali terbit dalam hati kita benda yang buruk terhadap anak. Bila terbit benda buruk ni, Allah akan makbul. Jangan doa mak dan ayah. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Kadang-kadang kita tengok ramai sangat penipuan, walaupun dia tawarkan pakej umrah, kan, keluar surat khabar kena tipu di umrah murah sangat. Kena zalim. Tuan-tuan, saya ada pengalaman di Mekah. Saya berbincang dengan orang yang ambil upah buat haji. Saya tanya mereka, berapa kalau nak ambil upah haji ni? Dia kata kalau kos sekarang ni kita ambil tak kurang daripada 2,000, mesti 3,000 ke atasnya upah haji. Kenapa jadi macam tu? Saya tengok dekat Malaysia ni banyak iklan yang 1,500. Dia kata kat saya, jangan ambil package macam tu, sebab memang dia kata ambil pelajar ataupun orang yang duduk di Mekah, tetapi siapa? Iaitu orang-orang yang tertentu yang tidak ada ilmu dalam buat haji. Dia seorang tetapi 10 nama mai dekat dia. Dia buat haji untuk 10 orang. Mana boleh macam tu? Dia tak ada ilmu. Maka hati-hati, ambil nak upah haji, jangan ambil yang murah-murah. Biar ambil yang kita yakin, supaya pahala haji tu dapat. Dan kita punya kefarduan ini lepas. Asal je tengok murah upah haji, padahal itu suatu kezaliman. Kita bagi kepada orang yang tak ada ilmu buat ibadah untuk kita. Baik, kadang orang yang kena zalim, kena tipu, kena khianat, maka orang ini kan, walaupun isu semasa ni, walaupun curi kasut di masjid ni, tak pergi balik daripada masjid tengok ada sampah kasut hilang,
Orang yang kena curi kasut ni kena zalim. Maka doa orang yang dizalimi, rupa jangan hati-hati. Doa ini sangat dimakbul oleh Allah. Yang ketiga, doa orang yang tengah berpuasa. Start daripada masuk subuh, dia berpuasa sampai dia buka, ketika itu mulut dia cukup masin. Mulut dia cukup makbul. Doa dia tu. Dan yang keempat, doa orang yang musafir. Mana kata dia berjalan jauh untuk buat benda baik, untuk buat benda yang harus, berniaga, untuk ziarah. Tapi kalau pergi untuk tengok perlawanan bola tak boleh. Itu tak kira musafir. Dia pun tak boleh sembahyang jamak qasar, kan? Dia tengok bola. Sebab dalam syarak dia tak dibenarkan. Baik. Kadang-kadang kita tak tahu benda apa nak doa, kan? Angkat tangan dah, tapi tak tahu benda apa nak doa. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh fikir untuk doa. Bila kita terdetik, angkat tangan, fikir tentang dosa-dosa kita, kita doa supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, supaya neraka itu dijauhkan, supaya kelemahan diri kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatan Allah. Kita tengok apa kelemahan kita, kita minta kepada Allah. Jangan sampai tak ada idea nak doa, kan? Orang yang rasa tak ada benda nak doa ni, orang yang tak tahu dia ni sebenarnya diri dia lemah. Diri dia memerlukan satu kekuatan. Sebab apa? Dia tak pernah fikir tentang kejadian ke atas diri dia sendiri. Setiap nafas yang dia sedut dan dia hembus, setiap kali mata dia berkelip, itu semua memerlukan kekuatan yang Allah beri, yang Allah bagi kepada manusia. Kalau tak ada kekuatan ni, manusia tak boleh nak kelip mata pun. Walaupun dia tahu guru silat, Allah tak bagi dia keizinan untuk dia kelip biji mata dia, tak boleh. Misal orang meninggal, undertaker meninggal, mati, kan? Undertaker ni apa? Penggali kubur. Dia pun mati juga. Kita dah tengok di atas dunia ni dia cukup kuat, kan? Belasah orang apa semua. Tapi bila dia mati, Allah tarik nikmat semuanya itu. Orang kacau, orang masuk apa? Orang Kristian ni mandi ke? Tak tahulah. Tok guru silat, kan? Hebat teruk mana pun, orang nak mandi dia, masuk air dalam apa? Hidung, dalam telinga, kan? Pegang seluruh badan ni, sapu apa semua. Dia tak boleh nak kacau. Dia tak boleh nak, oi, jangan, aku geli. Tak boleh, kan? Sebab kekuatan itu semua telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam berdoa kita ada adab-adab dia, kan? Nak berdoa kepada Allah, melainkan kalau doa tu doa yang ringkas-ringkas. Contoh macam doa tengok cermin, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, macam mana engkau pindahkan wajah aku ini, maka engkau pindahkan juga akhlak aku. Itu maksudnya. Takkan kita nak duduk menghadap ke langit baca doa apa, kan? Angkat tangan. Kadang benda yang simple tak payahlah, kan? Dah tengok cermin, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi, tengah duk buh minyak dekat rambut. Sunnah Nabi, buh minyak dekat rambut, selar dekat janggut, minyak. Sunnah Nabi. Nak naik kenderaan, kan? Kadang tak payah pun angkat tangan, pegang steering kereta je, baca doa naik kenderaan. Nak makan, eloknya angkat tangan dah. Ramai-ramai ni ajak anak-anak angkat tangan. Alung, tolong baca doa. Angah, tolong baca doa. Ajak anak-anak berdoa. Kalau terlupa doa, lapar sangat ni, bedai, lupa dah doa.
tengah-tengah tu teringat, maka baca juga Bismillahirrahmanirrahim wal akhiru, dengan nama Allah pada permulaan dan perakhiran yang aku makan. Benda-benda yang simple. Doa masuk tandas, doa keluar tandas. Ni semua kita kena settle sebelum akhir balik. Kan? Yang mana tak settle, sila settlekan. Sebab dia main peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pernah satu ketika dalam sebuah kisah, syaitan ni dia pergi mengendap dalam satu rumah. Mengendap orang dalam rumah tu. Oh, dia sorak. Cantiknya. Bagus ni. Pot bagus. Rumah ni pot yang bagus untuk kita ni, geng-geng syaitan. Dia pergi kat kawan dia, hak ramai ni. Oi, syaitan malaun semua, jom ni. Ada satu rumah pot bagus untuk kita ni. Sekok lagi syaitan pergi kat rumah lain. Dia hendak dalam rumah, dia giling kepala. Kata ni, oi, tak boleh nak masuk, tak boleh. Dia balik pada kawan dia, kata jangan pergi rumah ni. Masuk rumah ni kita terbakar pergi rumah ni. Apa dia? Sebab apa? Sebab pagar rumah lah dah. Baik. Yang pertama tadi, bila dia masuk, dia mengendap dalam rumah. Dia panggil kawan-kawan syaitan dia yang lain nak pergi masuk dalam rumah tu. Sebab apa? Sebab dia tengok orang dalam rumah tu tak ada siapa baca doa. Nak makan tak ada doa. Sebab itu orang yang makan dia tak ada doa, walaupun dengan singkatan bismillah sekalipun dia tak ada. Maka dia makan bersama syaitan. Syaitan turut makan bersama dia. Sebab tu syaitan yang tadi tu dia kata, mereka dalam rumah ni menyediakan makanan untuk kita, pakaian untuk kita, tempat tidur untuk kita. Sebab apa? Dalam rumah tu tidak dibaca doa. Nak tidur pun tak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kan? Ada satu rumah lagi, oh dia nak makan duduk amai-amai baca doa. Kan? Lepas tu tengok cermin baca doa, nak tidur baca doa, tambah lagi 3 pul. Sebab orang yang baca 3 pul ni sebelum tidur, malaikat mengawasi tidur dia. Nampak perbezaan rumah yang tidak dibaca doa dan rumah yang dibaca doa. Rumah tidak dibaca doa, syaitan masuk. Baik, sebelum kita masuk rumah tu, doa yang sangat penting sebelum masuk rumah ialah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang dalam tu, kita family pergi balik kampung, kemudian balik tengok dalam rumah tak ada orang, maka kita kena bagi salam juga dengan ucapan Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kita tak ada dalam rumah, balik-balik kita ucap Assalamualaikum, dalam jawab. Waalaikumsalam. Siapa tak ada dalam rumah? Tiba-tiba jawab. Maka bila tak ada orang dalam rumah, kita bagi salam Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kalau ada orang dalam rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab di tiap-tiap pintu rumah itu dah ada syaitan duk menunggu. Siapa yang masuk rumah tak bagi salam, maka syaitan ini yang akan turut masuk sama orang ini. Sebab itu dalam rumah terjadinya cerai-berai. Jadi bertengkar ni laki bini ni. Mula-mula daling sayang. Lepas tu semua kena baling, semua melayang-layang. Kan? Anak-anak bergaduh, berebut harta pusaka. Sebab apa? Dalam rumah ni sudah jadi pot syaitan. Nak masuk rumah tak bagi salam apa benda. Ada tak kehidupan? Ada tak kehidupan ni dalam masyarakat kita? Ada. Tambah pula dalam rumah ada arak lagi, ada minibar lagi. Allah. Ni dalam masyarakat kita ni dipanggil tahlil, kan? Kita pun pilah baca tahlil. Pi duduk kat halaman rumah tu. Sebab kita tengok satu sudut ni dia tutup dengan kain putih. Kita tengok pelik tinggi satu macam, tutup dengan kain putih, apa benda?
Kan, tak apalah, kita pun tak tengok. Balik daripada tahlil tu, kita tanya jiran sebelah. Ni tadi saya ada perasan satu, dia letak apa kain putih ni tinggi kat sudut tu. Apa benda tu? Saya heran tak? Kan, kat rumah-rumah orang lain tak buat pun, rumah dia ada. Dia kata, "Ustaz, itulah minibar." Tahlil buat juga, minibar dah ada dalam rumah. Ni tak betul. Rumah macam ni memang pot syaitan. Sebab tu jadi masyarakat kita jadi huru-hara habis. Baik, berbalik pada doa tadi. Rumah yang dibacakan doa dalam dia, maka syaitan tak berani nak masuk. Mudah-mudahan keluarga kita selamat semua dengan doa-doa yang kita baca, insya-Allah. Baik, bila kita berdoa kepada Allah, satu benda yang kita kena yakin ialah doa kita pasti Allah makbulkan. Itu kita kena yakin. Habis itu macam mana pula orang yang doa tidak dimakbulkan sampai masa dah 10-20 tahun? Itu yang selalu kita tahu. Yang pertama, Allah nak uji. Nak uji dia ni supaya dia terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berdoa kepada Allah, Allah tak makbulkan lagi, belum makbulkan lagi, dia ini dah berputus asa dengan rahmat Allah. Orang ni akhirnya dia mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita terus berharap dan terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin Allah tangguhkan untuk Allah bagi di hari akhirat. Atas dunia memang seronok kita dapat anak, tetapi doa tak dapat. Memang seronok kaya atas dunia, duk minta Ferrari Spider tak dapat kan. Kerja terang mana ya kan? Pegawai 41 ya kan. Tapi minta, tapi dia tetap minta. Allah tak bagi dia di atas dunia, esok di hari akhirat dia boleh dapat. Dengan syarat dia tak putus asa berdoa kepada Allah. Akhirat pasti dia dapat apa yang dia minta atas dunia, ataupun Allah akan gantikan dia dengan lebih baik daripada apa yang dia minta. Dia tak kaya tak apa, tetapi Allah bagi dia ketenangan jiwa yang cukup. Tenang dalam atas kehidupan di atas dunia ni, dia berasa tenang. Dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan masjid. Baik. Kemudian bila kita nak berdoa kepada Allah, bila kita nak angkat tangan, yang pertama sekali kita puji Allah. Puji-pujian yang Allah paling suka, yang kita selalu dengar dalam doa tu, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu puji-pujian yang disebut dalam hadis yang Allah suka. Kemudian selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kemudian kita bacalah doa. Akhir sekali kita selawat ke atas Nabi balik kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan last sekali walhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah, kita tutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itulah adab-adab dalam berdoa, dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah, sebab itulah senjata kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.